Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman bin Said Noh. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tazkirah yang bertajuk Merdeka. Jadi merdeka ni sering kita salah faham dengan maksud bebas. Bebas dari segi pemakaian kita nak pakai apa yang kita nak semua boleh. Bebas dari segi perhubungan kita ataupun sosial kita bebas nak berhubung dengan orang lain macam mana ikut sedap kita. Tapi daripada pemahaman bebas ni lahirlah beberapa golongan. Contohnya golongan yang melakukan hubungan songsang ataupun LGBT. Mereka melakukan hubungan songsang atas dasar hak kebebasan. Itu satu contoh. Contoh yang kedua adalah golongan yang tidak mempercayai Tuhan ataupun golongan ateis. Juga didasari dengan hak kebebasan manusia untuk percaya apa yang mereka mahu. Jadi betul ke dua golongan yang saya bawakan tadi adalah golongan yang betul-betul merdeka? Jadi seperti yang kita tahu, agama Islam merupakan agama fitrah, betul. Agama fitrah, agama yang sesuai dengan naluri manusia. Jadi bila kita kata manusia yang merdeka ni sebenarnya adalah manusia yang kembali kepada fitrah, iaitu manusia yang betul-betul ikut fitrah asal dia lah, naluri asal dia. Jadi manusia yang ikut naluri asalnya adalah orang yang amalkan ajaran Islam lah, sebab agama Islam tu adalah agama fitrah. Kalau kita tengok dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah dah terang-terang mengatakan bahawa agama Islam tu agama fitrah manusia, agama yang kena dengan naluri kita yang sebenar. Jadi kesimpulannya, bila kita kata merdeka ni adalah bila kita boleh untuk amalkan ajaran Islam tu tanpa halangan ataupun tanpa kebebasan, sebab agama Islam tu adalah agama yang kena dengan naluri asal kita. Jadi manusia yang merdeka ni adalah manusia yang kembali kepada fitrah, secara tak langsung adalah manusia yang mengamalkan ajaran Islam. Jadi seterusnya, apa yang kita boleh lakukan sebagai seorang Muslim untuk mengekalkan kemerdekaan ni? Jadi yang pertama sekali, kita kena mula dengan diri kita terlebih dahulu. Kita perlu bebaskan diri kita daripada penjajahan minda ataupun ghazwul fikri. Contoh yang saya akan bawakan adalah berkaitan dengan permainan video ataupun game. Sebagai contoh, Mobile Legend. Jika kita lihat, sekurang-kurangnya untuk menghabiskan satu permainan Mobile Legend memakan masa 8 minit. Tapi bagi rang-rang yang telah tinggi seperti Mythic ataupun Legend, masa yang diambil pasti akan sampai sekurang-kurangnya 20 minit ataupun setengah jam. Jadi di situ kita telah leka dengan permainan video game tadilah. Jadi dekat situ secara tak langsung kita telah dijajah minda dengan permainan game tadi. Kita leka daripada tugasan kita sebagai seorang Muslim yang sebenar. Jadi yang kedua adalah berkaitan dengan usaha orang-orang kafir untuk menyisipkan LGBT dalam kalangan umat Islam sekarang. Jadi LGBT ni adalah satu perkara yang berlawanan dengan fitrah manusia. Jadi adalah tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk menghalang dan membanteras perkara tersebut. Contohnya boleh kita tengok dalam movie yang baru sahaja keluar, iaitu Thor: Love and Thunder. Movie tu dia membawa LGBT lah. Dia ingin menggalakkan LGBT. Jadi kerana itulah negara Malaysia telah mengharamkan movie tersebut. Tapi kita boleh nampak reaksi rakyat Malaysia yang beragama Islam sendiri dalam komen-komen Twitter. Ada yang mengatakan bahawa nak tinggalkan negara Malaysia lah semata-mata untuk melihat movie ini. Sanggup mereka menggadaikan agama mereka, akidah mereka semata-mata untuk satu movie sahaja. Jadi kita boleh lihat di sini, adakah kita telah merdeka? Okay. Itu poin yang kedua saya. Seterusnya yang ketiga adalah kita perlu prihatin dengan kemerdekaan ataupun kebebasan saudara Muslim kita di luar sana. Contohnya di negara Perancis. Di sana kita boleh lihat bahawa para wanita-wanita muslimah di sana telah diharamkan untuk berhijab. Jadi kita sebagai seorang Muslim wajar untuk mengambil berat dan mengambil tindakan. Antara tindakan yang boleh diambil adalah dengan memboikot apa-apa barang hasil keluaran Perancis. Jadi yang pertama tadi, kita perlu mula dengan diri kita, iaitu bebaskan dari penjajahan minda. Yang kedua, kita perlu ada kesedaran untuk menyebarkan kemerdekaan tu. Jadi antara caranya adalah dengan menghalang cubaan-cubaan untuk membawa sesuatu yang melawan fitrah manusia lah. Contohnya seperti LGBT.
Yang ketiga adalah rasa prihatin dengan kebebasan saudara kita di luar negara. Jadi yang keempat, sebagai seorang Muslim, kita perlu ada rasa izzah ataupun rasa bangga dengan agama Islam. Jadi macam mana untuk menzahirkan rasa izzah tu adalah dengan kita menjaga kedudukan Islam sebagai agama persekutuan di negara Malaysia. Sekarang ni kita boleh nampak pelbagai usaha untuk menjatuhkan Islam sebagai agama persekutuan di negara Malaysia. Jadi sebagai seorang Muslim yang betul-betul faham dengan konsep merdeka, kita kena jaga, kita kena protect kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan di negara Malaysia. Maka untuk mengakhiri tazkirah saya pada hari ini, saya ingin membawakan sebuah kisah seorang sahabat yang bernama Rabi'i bin Amir dalam suatu perang yang bernama Perang Qadisiyah. Ketika itu perang ini diketuai oleh seorang sahabat lain yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketika itu berlawan dengan tentera Parsi yang diketuai oleh panglima mereka yang bernama Rustum. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas telah menghantar Rabi'i bin Amir sebagai wakil kaum muslimin untuk berunding dengan Rustum. Setibanya Rabi'i bin Amir di hadapan Rustum, dia menghadap Rustum. Rustum telah merendah-rendahkan kaum muslimin dan mengarahkan mereka pulang dengan tawaran harta dan sebagainya. Tetapi Rabi'i bin Amir ini telah membalas dengan satu kata-kata yang masyhur. Dia telah berkata, aku datang ke sini bukan untuk mendapatkan harta ataupun tanah jajahan ataupun kuasa, tetapi aku ingin membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan sesama Tuhan. Jadi kata-kata ini sangatlah perfect untuk merumuskan isi tazkirah saya pada hari ini. Jadi yang pertama, Rabi'i bin Amir ini dia bebas daripada segala bentuk penjajahan minda. Walaupun dia telah ditawarkan oleh Rustum dengan harta dan sebagainya, tetapi dia tetap teguh dengan pendiriannya sebagai seorang Muslim yang merdeka. Yang kedua, dia prihatin dengan kebebasan saudaranya yang lain. Rabi'i ingin menyebarkan kebebasan ataupun agama Islam agar manusia lain juga boleh sama-sama bebas. Dan yang terakhir sekali, Rabi'i berasa izzah dengan agama Islam yang diperjuangkan oleh pasukan tentera muslimin ketika itu. Dia sangat yakin bahawa tujuan mereka untuk melawan tentera Parsi tadi bukan untuk menaluk atau menjajah negara mereka, tetapi untuk membebaskan penduduk di negara Parsi tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.